Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Lebih padat, lebih berinformasi, yang penting bermanfaat kepada kita. Okey, selama setengah jam kita akan bersama untuk membincangkan tentang topik kita pada hari ini. Suami bukan kuli dan isteri bukan orang gaji. Wow. Suami bukan kuli tapi kerja siang malam pagi petang bagi mereka yang mencari nafkah. Tapi orang nampak macam kuli. Tapi orang rumah, suri rumah kat rumah, pagi anak bangun, sekolah, masak, malam tunggu suami. Adakah ini nak dikatakan isteri, bukan orang gaji? Yang akan bersama membicarakan tentang topik kita pada hari ini. Ya, terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Profesor Mardia, Doktor Ustaz Izhar Arif. Panjang sangat tu. Memang betul itu title dia. Minit-minit dah lah. Kan? Rasa segan ke dengan title? Boleh dilucutkan. Terima kasih Ustaz sudi bersama dengan saya. Dan juga kita ada Linda, ni adik saya, lama tak jumpa. Alhamdulillah, terima kasih bersama Sembang Viral. Macam mana keadaan sekarang? Okey? Hidup rumah tangga okey? Alhamdulillah. Dan juga sahabat saya Farid. Wah, yang berbahagia. Yang berbahagia, yang handsome, yang sadar. Farid. Terima kasih tu. Okey, belum berkahwin dia enterprise, sudah berkahwin jadi Sdn Bhd. Nak dapat anak jadi holding. Macam satu perniagaan. Bagaimana dia bertanggungjawab kepada rumah tangga tu. Tapi sebelum tu tak tanya dengan Ustaz. Okey, pendapat Ustaz, apa maksud tanggungjawab suami dalam Islam? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bang, bila sebut tentang tanggungjawab ni, Nabi SAW ditonjolkan tanggungjawab seorang suami kepada keluarga. Pertama, Allah bagi tahu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tanggungjawab yang paling penting bagi seorang suami ialah menjaga keluarganya, isteri, anak-anak daripada api neraka. Itu tanggungjawab yang paling utama. Ya, manakala yang masaknya ataupun memberi nafkah itu adalah selepas itu. Bila kita boleh mentadbir suami, isteri, mentadbir anak-anak daripada api neraka dengan ajaran Islam yang betul, maka kita sebagai seorang suami kena tonjolkan akhlak yang betul dengan menunaikan tanggungjawab seterusnya yang diajar oleh Nabi. Antaranya bagi nafkah jangan lupa. Okey, itu kata seorang ustaz, kata seorang lelaki. Okey, bagi Linda. Linda, apa sebenarnya tanggungjawab seorang suami pada pandangan Linda? Tipulah kalau kata dalam rumah tangga ni semuanya baik je. Dia mesti ada, orang kata dugaan-dugaan tu mesti ada. So bagi Linda, tanggungjawab yang sepatutnya macam Ustaz kata adalah bermula daripada suami. So, memang kena suami dulu yang memperbetulkan akhlak dia. Bila akhlak suami betul, cara jaga isteri, anak-anak betul, insya-Allah semua benda akan smooth. Betul. Macam Linda simple je. Linda memang berkejaya dan Linda pun cari duit sendiri. Tapi kalau Linda tengok dalam Islam, suami kena tetap memainkan peranan. Kadang-kadang ada orang toleransi tapi tidak ada komunikasi. Kita bincang kejap lagi yang pasal tu. Tapi okey, sudut pandangan Ustaz, isteri yang macam mana dalam Islam sebenarnya? Isteri dalam Islam adalah isteri yang boleh memberi ketenangan pada suami. Yang kedua, membantu apa yang terbaik untuk suami dan keluarga dalam rumah tangga. Dia maksudnya kadang-kadang bila sebut membantu ni, perempuan bekerja macam Linda bekerja. Bukan ke macam contohnya, okey, saya dah bekerja dekat luar, saya bagi tanggungjawab, bagi makan, bagi pakai. Itu bukan layanan ke? Nak apa lagi perempuan? Ada juga yang macam tu. Ada juga yang macam tu. Tapi sebenarnya yang the main point is keikhlasan. Cara berkomunikasi, cara melayan isteri, bercakap. Macam, sayang okey ke, penat ke hari ni? Dah makan ke belum? Tanyalah. Bila dah keluar rumah pun tak tanya isteri kat mana, balik pukul apa. Tak tahu pun isteri tu naik kereta ke, naik bas ke. Kasih sayang, Farid. Kasih sayang selepas berkahwin, supaya suami tak jadi kuli, isteri tak jadi orang gaji. Kasih sayang yang macam mana diperlukan bagi institusi perkahwinan ni sebenarnya? Ini juga menarik. Saya nak sambung pada Linda cakap tadi. Macam Datuk cakap pun betul. Sebenarnya bahasa lelaki, bahasa kasih sayang lelaki dan wanita tu berbeza sebenarnya. Okay, kita ambil konteks tadi. Okay, lelaki kita rasa macam aku keluar penat bekerja, aku belikan kau makan cukup pakai. Itulah tanda kasih sayang aku. Kita tak cakap, kita tunjuk dengan cara macam tu. Tapi perempuan memang dia ambil, dia terima. Tapi sebenarnya yang saya difahamkan, yang saya juga
diajar dan diberitahu perempuan ni dia nak belayan, dia nak kata-kata, tak gunalah setinggi gunung sekalipun dia tak ada perkataan I love you, tidak ada sentuhan, tidak ada belayan, tidak ada kemanjaan. Jadi itulah dia sebenarnya. Tapi bukan ke perempuan ni kadang-kadang dia nak dia bukan nak semua. Boleh tak saya katakan seorang perempuan tu tamak? Dia nak semua tamak. Tak, dia jangan cakap macam tu. Orang perempuan ni dia bukan tamak, tetapi saya setuju dengan Fahrin. Sebab Aisyah radhiyallahu anha, kalau hang balun juga maknanya hang teruklah. Ini isteri Nabi tau. Isteri Nabi, bila Nabi balik, dia sediakan air untuk Nabi SAW. Ya. Bila Nabi nak minum, Nabi berkata, Aisyah kau minum dulu. Tengok. Romantik Aisyah kamu minum dulu. Aisyah kata, aku sedia untuk kamu. Tak, kamu minum dulu Aisyah. Aisyah minum. Lepas tu Aisyah pun bagi pada Nabi. Nabi, tengok kalau Nabi ambil cawan tu, Nabi terus minum, ada tak jadi impak? Ada impak tak wahai perempuan? Ada. Ambil terus minum. Biasa-biasa je lah. Benda tu biasa kan, tak ada impak kan. Tapi Nabi cakap, dia tengok dulu. Dia tengok, mana tempat kamu minum tadi wahai Aisyah? Bibir tu. Bekas bibir tu. Dia pun minum betul-betul dekat tempat bibir isteri dia minum. Yes. Saya cuba buat kat isteri saya, terkejut habis bang. Habis. Nak mati dah pun. Ingat saya nak mati. Tapi kita tengok juga, okey, peradaban dalam rumah tangga itu sebelum kita berkahwin, kita menjaga perhiasan. Lelaki perempuan menjaga perhiasan, rupa paras. Kalau katakan masa dah kahwin 15 tahun, gigi pun dah tak ada, kita nak minum balik tu dah macam mana rasa? Okey, kita nak bincang. Kita kembali selepas ni. Sembang Viral. Adakah jatuh maruah Tai Long? Kan? Jemur baju. Isteri dia tinggal, lepas tu makan minum, Allah akan jaga. Mana boleh tawakal dulu baru fikir yang lain. I tak adalah mengharapkan suami untuk buat 100%. Kadang-kadang macam yang tu perempuan ni marah, saya rasa lah yang lelaki ni duk enjoy, yang bini ni tak cukup. Mana pun dalam rumah tangga tu kita kena ada teamwork. Of course, kita lelaki kita pergi kerja cari rezeki kat luar. Itu memang tanggungjawab kita juga. Tapi bab kerja ni saya rasa dua-dua kena bagi sama rata. Kena ada budi bicara jugalah between couple tu. Kita hidup bersama-sama, bukan hidup seorang. Tak ada istilah siapa better. So perlulah. Kesian isteri. Kadang-kadang suami keluar jaga anak apa semua kan. Jadi kalau suami ada kelapangan kat rumah tu perlulah. Buat aja. Jangan malas sangat sebab orang ingat kerja-kerja rumah ni adalah kerja perempuan. Tak. Duduk rumah sama-sama kan? Kemas sama-sama. Masing-masing percaya dengan masing-masing. Kita bertolak ansur. Benda yang lemah, kita patut top up bagi dia balance. Suami isteri tu perlu ada kesefahaman dan berbincang apa yang perlu dipertingkatkan dalam hubungan ataupun dalam keluarga. Bila anda nampak macam dia macam penat lah, kita tolong dia sikit dekat situ kan. Kita anggap kita ni as a satu entity, suami isteri. Apa-apa semua sekarang bersama. Be a good team player lah. Kita cater each other. Ingat, gabungan dua imperfection menjadikan satu perfection. Welcome back. Gelak saya ni kan. Welcome back to Sembang Viral. Terima kasih kerana menepati appointment anda untuk kita ulaskan lagi tentang suami tu bukan kuli, isteri tu bukan orang gaji. Okey, Ustaz. Bercakap pasal agama. Itu Ustaz cakap tadi pada awal-awal lagi, itu nombor satu. Okey. Ramai orang hari ini yang ialah ilmu agama dia tak sehebat macam ustaz-ustaz. Tapi selepas berkahwin Ustaz, sepatutnya supaya tidak menjadi kuli, tidak menjadi orang gaji, macam mana nak mencari agama itu untuk settlekan benda ni Ustaz? Okey, pertama sekali kita kena tahu apa yang perlu kita buat. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Beza antara orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu dalam manage keluarga. Pertama. Nombor dua, kita kena apply apa yang kita belajar. Contoh, kita tahu bahawa isteri kita bekerja. Ya, isteri bekerja, apa perlu kita buat? Kita kena pandai manage, kita kena buat sesuatu, bagikan tugas. Okey. Bahagian baju kita, bahagian lipat dia. Adakah jatuh maruah Tai Long? Kan? Jemur baju. Muka ganas macam ni, jemur baju. Okey. Okey, tadi saya cakap pasal bagaimana orang-orang ni mencari agama untuk membendung keluarga yang bahagia lah, dapat keluarga yang bahagia.
Tapi ada juga orang yang dia ikut satu ikutan agama. Ikutan agama yang baru-baru ni viral. Dia tinggalkan 40 hari. Isteri dia tinggal, lepas tu makan minum, Allah akan jaga. Itu kesilapan. Konsep. Adakah Nabi SAW tak balik langsung? Perlu pastikan yang segala-galanya cukup. Tapi dia tak Allah jaga, jaga, Ustaz. Itu masalahnya, dia tak ada ilmu. Itu salah pemahaman terhadap ilmu atau sunnah Nabi SAW. Mana boleh Pak Izzat Azam tak fatawakal Allah. Kamu kena berusaha, bekerja, cari duit, sediakan segala-galanya, barulah buat tawakal. Mana boleh tawakal dulu baru fikir yang lain. Okey, ini agak sensitif sikit. Kita bercinta, tadi cakap, kemudian berkahwin, kemudian tiba-tiba suami tu tidak boleh memberikan nafkah batin. Perlu atau tidak seorang isteri tu meminta cerai? Bagi Linda, kita kahwin pun salah satu sebab because of that lah. Siapa pun perempuan yang lelaki berkahwin, itulah motifnya. Fitrah manusia. Kan? Jadi kalau dah sampai ke tahap itu tidak boleh memberi, bagi Linda memang patutlah. Bahkan dalam Islam pun benar kan. Okey. Tak masalah. Ustaz dari segi agama tu macam mana, Ustaz? Tak salah. Dia dalam Islam, dia dah letakkan beberapa kategori yang membolehkan suami itu, isteri itu minta cerai, suami menceraikan isteri dia. Kalau orang lelaki mendapati perempuan itu, dalam kitab fiqh sebut ni, qarna ni dekat bahagian alat sulitnya itu ada tulang yang menyebabkan kena buat pembedahan besar, suami boleh ceraikan atas dasar keaiban tersebut. Tapi terpulang pada suami lah. Kalau dia sayang. Ada juga isteri yang mereka ni memerlukan nafkah batin, tak dapat sebab suami dia anin, mati pucuk. Jadi mereka terpaksa minta cerai. Tak ada masalah, itu hak dia. Atiqul ladzi haqqin haqqa. Kena ingat, dia sebenarnya bukannya bila timbul masalah tu diharuskan, diwajibkan, dibenarkan. Bergantung pada budi bicara kita. Budi bicara bukan minta cerai tu, Ustaz. Ada lelaki yang memang okey dia, isteri dia ada masalah pun kekal sampai ke sudah. Okey, kalau isteri dia minta cerai, suami dia tak nak cerai, mahkamah boleh buat. Tapi adakah perempuan itu kejam? Tak boleh cakap kejam. Sebab apa? Itu hak. Dalam Islam boleh. Dalam Islam boleh. Lah. Itu sebabnya Allah letakkan konsep utama wasyawirhum fil amr, berbincang apa yang terbaik antara kalian. Okey, kita tengok kadang-kadang ada kita tengok sekarang ni viral orang lelaki yang tak ada tanggungjawab, yang kita tengok kes penceraian tu banyak berlaku kan. Jadi membuatkan ramai orang dekat luar sana dia takut nak berkahwin. Macam mana, Farid? Setuju. Itu memang antara permasalahan masyarakat kita anak muda sekarang ni. Dia sebenarnya ragu-ragu nak berkahwin kerana atas dasar faktor-faktor macam ni lah. Faktor-faktor satu, dia nak rasa bebas, dia tak nak tanggungjawab. Untuk rasa ada komitmen, bertanggungjawab, menjaga anak orang, menjaga suami maupun menjaga isteri. Itu antaranya. Kemudian keraguan tentang ekonomi dan sebagainya. Bila kita ada iman, kita tahu kita rujukan kita ada Quran. Sebenarnya kita ni dah diciptakan satu berpasangan. Perlu ada tanggungjawab untuk memastikan yang hidup kita itu itulah yang sebaiknya, kan, sunnahnya, itulah yang sebaiknya. Tapi bila kita fikir-fikir balik, sebenarnya hidup aku ni untuk apa? Baik perempuan baik lelaki, kan, hidup kita ni sebenarnya kita kena ada tanggungjawab. Bila kita menjadi seorang suami, seorang isteri, itulah ladang pahala kita untuk memperbaiki diri kita, untuk stay fokus. Okey, Ustaz, dalam Islam, Ustaz, pandang macam nak makan ni, Fahal? Tak ada lah. Tengah fikir apakah soalan kan? Sebab dia tak pernah ikut strip kan. Okey. Tujuh muka surat tak tahu apa benda. Okey, kadang-kadang bila ada banyak ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz yang mengatakan suami kena buat macam ni, suami kena buat macam ni, suami kena buat macam ni, ini membuatkan wanita naik lemak. Wanita naik lemak? Naik lemak. Pasal semua dia kata, ni awak kena sediakan, awak kena buat. Kena buat kan? Betul juga. I tak adalah macam bila orang cakap, ustaz cakap macam ni, I tak adalah mengharapkan suami untuk buat 100%. Tapi bagi Linda, kita memang kena berkomunikasi. Maksudnya, you tahu tugas you, I tahu tugas I. Tapi jangan lebih-lebih. Dalam family, husband and wife ni, dia orang yang kena cipta keharmonian hidup dalam rumah tangga. Betul. Kena faham, maksudnya, tentang nafkah, tentang duit, tentang tanggungjawab, kemesraan, semua tu dia kena tahu, dia kena faham dulu. Bukannya dia gunakan modal macam pergi ke majlis agama, balik nak blame isteri. Tu ustaz kata isteri yang keluar rumah, yang pergi cari rezeki, berdosa. Ni. Tak boleh
bolehlah macam tu. Tapi ustaz, okey, saya nak balik-balik. Okey, banyak ustaz-ustaz pergi bagi ceramah apa semua kat luar. Jadi kita yang daif ni, yang tak tahu sangat pasal agama, wanita ni, suri rumah ni, dia akan dengar ustaz cakap macam ni. Dan dia balik, dia minta tu pada suami. Boleh ke tak boleh macam tu? Sebab dia tengok juga macam Linda cakap, boleh tak suami aku bagi sampai tahap macam ni, macam ni. Kita jangan kata ustaz tu cakap isteri ni kena, orang kata apa, kena pastikan makanannya siap tengah hari sedangkan dia kerja. Rasional lah, isteri kita bekerja bang. Suami pula isteri pula dah tahu ustaz bagi tahu, saya pun pernah bagi tahu. Dia kata ustaz bagi tahu dalam Islam basuh baju bukan kerja isteri. Kan? Sidai baju bukan kerja isteri, kemah rumah bukan kerja isteri, semua kerja suami. Itu sebabnya bang, itu sebabnya bincang. Jadi isteri itu sebabnya suami isteri ni kena bijak. Kena tahu teamwork. Tu go to basic balik. Kalau tak tahu sangat dia kena bincang. Isteri kena tahu apa yang dia nak. Dia kena tengok mampu ke suami aku ni. Jangan minta benda yang pelik-pelik. Beli sendiri. Tak mampu beli sendiri, cari duit sendiri. Sebab duit isteri ada duit isteri. Duit suami ada duit isteri. Sebab isteri dah cakap kan, isteri kerja tu extra duit dia. Suami punya duit isteri. Yang sekarang ni banyak yang terjadi, suami yang tak nak bagi isteri duit. Isteri tu jadi marah. Ini masalah dia bila isteri tu pegang pada benda tu. Maksudnya dalam keadaan ekonomi hari ni, dalam keadaan kehidupan hari ni, sebenarnya banyak benda yang harus dikongsi. Tak bolehlah orang perempuan semua nak. Ini negatif. Ini negatif. Saya minta pandangan. Berbalik juga. Saya minta pandangan. Kerelaan dan keikhlasan. Kalau suami tu ada yang ilmu tadi tu, asas ni dia kena bagi semua cukup. Okay, alamak, aku tak cukup ni, aku dah izinkan isteri aku kerja. Bincang. Yang rela dan ikhlaskan tak kita bersama-sama membangunkan keluarga ni. Dia bayar kereta, I bayar rumah. Macam tu. Macam cakap tu baik. Yang boleh tak you bayar bulan ni kadang-kadang yang kan? perempuan ni marah, saya rasa lah yang lelaki duk enjoy, yang bini ni tak cukup. Betul. Kalau tidak kerajaan Perdana Menteri tak pernah, dia tidak akan bagi tahu bahawa lelaki yang tak bagi nafkah, yang telah ceraikan isteri dia, anak-anak, dia tak bayar nafkah, boleh cut bank dia. Macam tu sekali kan? Maknanya lelaki ada masalah dekat berbelanja kepada keluarga lebih hebat daripada bersedekah. Kita kembali selepas ini Sembang Viral. Saya takkan cakap benda yang tak baik. Saya cakap, ya Allah, panjangkan umur dia, murahkan rezeki dia. Kita perlu menjaga kerahsiaan untuk suatu kebaikan. Suami tu keluar rumah, isteri tu kata, mana lelaki aku nak pergi? disayangi oleh semua hati-hati orang mukmin dan orang mukminah.